Okey, cikgu punya suara boleh dengar tak? Cikgu punya suara boleh dengar? Okey, boleh. Okey, sana. Okey, kalau boleh tolong Ustaz paste link tadi dekat WhatsApp. Ajak kawan-kawan yang tak ada dalam Telegram tu kan, yang depa saja tak mau masuk dalam Telegram tu, untuk ni apa, join GM ni. Okey, kehadiran dah isi kan? Sekejap cikgu share screen, cikgu nak buat recording. Okay, kita start lah walaupun ada berapa orang je ni. Cikgu share screen Ustaz. Share screen. Sekejap sebabnya ramai lagi yang nak masuk ni. Okay. So, Ustaz, ramai lagi yang nak masuk ni. Okay, sambil-sambil tu buka buku teks kamu. Okay, Ustaz, cikgu punya buku teks ni dia hang Ustaz. Okay. Hari ni kita nak belajar tentang apa? Kita nak sambung tentang topik topik kita yang terakhir tau. Sebab tu cikgu lambat-lambat sikit. Okay. Bukanlah lambat apa. Maksudnya kita buat slow-slow. Sebab yang ni adalah topik terakhir. Okay. Bila topik terakhir nanti kita akan ulang kaji topik-topik kita. Buat latihan apa semua. Buat latih tubi je lah. Okay. Okay, sekejap. Suara cikgu jelas Jelas suara cikgu? Sekejap dia buku teks ni dia hang sikit. Sebab dia berat sikit dalam ni. Okey.
cikgu nak tanya. Okey, tadi cikgu dah bagi video. Kan? Simple video. Video tu tentang apa? Okey. Tentang apa video tu? Boleh komen. Okey, tentang batuan. Okey, batuan tu adalah salah satu bahan daripada bahan yang terkandung dalam bumi lah. Bahan yang membina bumi. Sana, cikgu punya ni lambat lah. Okey, so batuan adalah bahan yang membina bumi. Okey, ada berapa jenis batu yang cikgu sebut? 3. Okey, senaraikan 3 jenis batu tu. Senaraikan 3 jenis batu. Okey, senaraikan 3 jenis batu. Kebakaran apa tu? Betul tak cara eja tu? Betul ke cara eja tu kebakaran? Tak buku teks ni lambat sikit lah. Okey, Zul jawab igneous, sediment dan metamorphic. Okey, good job. Okey, good try. Betul lah tu. Okey, ada 3 jenis batuan iaitu igneous. Ada lagi yang nak join ni sekejap. Okey, kita ada batuan igneous, sediment dan juga metamorphic. Sekejap lambat sikit. Okey. Rujuk kamu punya buku teks. Kita punya digital buku teks ni nak boleh buka. Yep. Okey, apa ciri-ciri batuan igneous? Ciri-ciri batuan igneous. Buka buku teks, muka surat berapa ni, Sat? Okey, muka surat berapa ni? 262. Okey. Apa ciri-ciri batuan igneous? Okey. Allahu Akbar. Sorry. Ciri-ciri batuan igneous. Apa dia? Ciri-ciri batuan igneous. Ada siapa ke nak tolong jawab? Okey, tiba garing jawab mengandungi pelbagai bahan mineral. Itu. Okey. Lain daripada tu? Lain daripada tu. Apa lagi ciri-ciri dia? Ciri-ciri igneous. Batuan igneous. Okey, sebenarnya cikgu nak suruh hampa kutip. Ni tau, kutip batu dekat luar rumah tu. Okey, sebelum kelas. Tapi sebab cikgu lupa nak pesan semalam. Sebab cikgu sibuk kan. Cikgu sibuk uruskan bapa saudara cikgu sakit. Itu yang lupa pesan tu. Okey. Tapi tak apa.
Okey, kita continue je. Agak-agak batu dekat luar rumah tu. Batu kat luar rumah tu jenis apa? Igneous ke, sediment ke, metamorphic? Agak-agak batu kat rumah tu. Okey, tiba garing jawab. Terbentuk daripada proses penyejukan. Okey, penyejukan dan pembekuan. Pembekuan apa tu sebenarnya? Okey. Very good. Okey, terbentuk. Daniel jawab proses penyejukan dan pembekuan magma atau lava yang mengalir keluar daripada lapisan mantle. Okey, good. Okey, dah ada dalam buku teks dah. Okey, so sekarang kamu tengok. Nampak kan skrin yang cikgu share ni? Nampak kan? Okey. Ke ada yang tak nampak? Nampak. Okey, good. Nampak. Okey. Kita ada 3 jenis batu. Igneous, sediment dan metamorphic. Tu yang cikgu suruh kutip tu. Dekat luar rumah tu nak tengok batu-batu dekat luar rumah tu sebenarnya berasal daripada mana. Baru kita boleh tahu kan. Okay. So, kita tengok yang first kali adalah batu daripada batu igneous. Okay. Batu igneous adalah, sekejaplah cikgu bagi besar sikit. Kan tak nampak pula. Okay. So, batu igneous ni dia terbentuk daripada proses penyejukan dan pembekuan magma ataupun lava yang keluar daripada lapisan mantel. Okay, lapisan mantel yang dekat lepas kerak bumi kan. Sebelum teras kita ada kerak luar, ialah kerak kan. Kerak pun sebenarnya ada kerak luar. Okay. Itu untuk level yang lebih tinggi lah. Tapi untuk level kamu just kerak. Okay, lepas kerak kita ada mantel. Lepas mantel teras luar dan juga teras dalam. Okay. So, igneous ni dia datangnya daripada pembekuan magma atau lava yang keluar melalui lapisan mantle. Bukan mantle lah, mantel lah. Kalau sebut mantle, mantle sebenarnya dia punya bahasa English kan. Okay, bahasa Melayu dia mantel lah. Senang ni kan sebut mantle, kamu duduk mantle pula. Mantle kan. Tapi dalam bahasa Inggeris dia ejaan ni mantle lah. Okay, kita sebutnya mantel lah. Bahasa Melayu. Sebabnya magma dengan lava ni dia ada dekat teras kan. So dia mengalir keluar sampai ke situ. Ke mantel tu. Okay. So dari situlah batuan igneous ni terbentuk. So batu-batu yang ada dekat rumah kita tu. Okay. Tu adalah batu daripada gunung berapi. Okay. Amazing kan. So then batu-batu ni dia mengandungi pelbagai bahan mineral. Dia banyaklah bahan mineral dalam batu ni. Okay. Kalau rasa nak mineral banyak, pergilah minum air batu ni. Okay. Sebab tu kan. Sebab tu okay, ada kajian ataupun kita ada tengok kan penapis-penapis sayang dia menggunakan batu-batu tertentu. Okey, kita pun ada macam botol ayam tahu dia guna kristal. Dia macam kristal ni dia dipercayai mampu memberikan kita aura-aura yang positif sebab dia ada bahan-bahan mineral dalam tu. Okey, dia boleh tarik aura positif, kita punya energi positif ni. Biasa tengok tak? Tak. Okey. Macam pernah tengok tak lampu garam bukit? Kenapa dia guna lampu garam bukit tu? Sebab dia percaya garam bukit tu boleh memberikan aura positif. Tu semua batu lah kan, terbentuk daripada batuan semula jadi. Pernah tengok tak batu garam bukit tu? Siapa pernah tengok? Angkat tangan. Siapa pernah tengok? Angkat tangan. Tak pernah tengok? Langsung tak pernah tengok?
Kesian lampu ni. Tak lah kesiannya. Macam ni. Merah cikgu tunjuk. Kesian sangat. Lampu. Garam bukit. Ni. Banyak ni. Hampa je yang tak mau. Ni. Okey. Tak mau cari. Ni lampu garam bukit ni. Nampak? Ni. Okey. Okey. Dia dikatakan. Okey. Mampu memberikan ataupun memberi perlindungan lah. Okey. Contohnya kalau macam orang Cina dia percayakan jade kan, batuan jade. Batu jade tahu tak batu jade? Jade tahu tak batu jade? Orang Cina suka pakai kan batu jade kan? Dia selalu pakai dekat mana batu jade? Batu jade. Orang Cina selalu pakai dekat mana? Ni. Ada yang buat cincin, ada yang buat gelang. Nampak tak? Nampak kan? Nampak. Okey. Batu jade ni. Okey. Nampak tak? Cantik-cantik kan? Selalunya jade ni colour hijau lah. Batu jade. Jade. Macam nama orang pula jade kan? Batu jade kan? Batu jade ni. Okey. Masyarakat Cina dia selalu pakai. Okey. Sebab dia percaya. Okey. Boleh memberikan perlindungan ataupun aura kan. Dia ada aura bila pakai dia. So semua batu-batu ni sebenarnya adalah secara semula jadi. Okey, agak-agak batu jade ni batu apa? Igneous ke, sedimen ke, metamorphic? Agak-agak lah. Siapa tahu? Ni semua batu-batu lah ni. Batu-batu yang terdapat dalam bumi ni. Ni cantik ni batu jade. Yang ni memang orang Cina selalu pakai kan gelang ni. Mahal kan? Betul tak? Betul tak? Betul ke tak betul? Janice, betul tak Janice? Janice? Ke tak betul Janice? Janice? Tidak apa. Yang lain ni semua tidak. Janice orang je ni. Yang Chinese ni. Yang lain mana cikgu tak nampak. Sebab tu lah cikgu tanya Janice. Janice pun buka je. Lepas tu tak tahu pergi ke mana dah. Okey. Lantaklah. Ikutlah. Okey. Astaghfirullahaladzim. Okey. Maulah boleh tiap panjang-panjang. So, ini adalah batu-batu yang terdapat dalam bumi. Okey, so nanti kita akan tengok dia tu jenis batu apa. Igneous ke, sedimen ke, metamorphic. Dia banyak jenis tau batu-batu dalam bumi ni. Okey, sebenarnya ini adalah 3 yang paling famous sebenarnya dia ada lagi. Okey. So, sedimen. Sedimen terbentuk daripada mampatan bahan endapan yang dibawa oleh sungai, glasier dan juga angin. Okey. Ini daripada glasier, daripada sungai, daripada angin. Dia terbentuk daripada tu. Pernah tengok tak bukit-bukit batu yang cantik-cantik itu? Pernah tengok tak? Itu tak biasa. Kesianlah hampa ni. Alahai. Sedimen rock. Cikgu tunjuklah sedimen rock. Okey, rock tu orang putih lah kan. Okey, ni nampak tak ni? Apa nama dia? Bukit-bukit yang telah mengalami dia bukanlah hakisan. Okey. Dia disebabkan oleh tindakan angin. Macam yang disebutkan tu. Sungai, glasier. Dia dibawa oleh bahan endapan tu. Ni. Cantik tak? Cantik ke tak cantik? Cantik ke cantik? Tak ada respon pun. Cantik. Dia ni kata cantik. Cantik kan? Memang cantik lah. Ni contoh kan macam batu ni.
Okay, ni cantik. Memang batu dia memang cantik-cantik. Okay. So, ini adalah batuan sedimen. Okay. So, dia terdiri daripada lapisan yang banyak. Lepas tu, kadang-kala berongga dan mengandungi fosil. Dia ada fosil tau dalam dia. Kadang-kadang dia ada fosil. Saat cikgu tunjuk yang kalau ada gambar dekat sini lah. Sedimen rock with fossil. Okay. Ni yang kata ada fosil tu. Okay. Boleh nampak tak? Contoh kat sini. Ni fosil apa ni? Agak-agak binatang apa ni? Binatang apa ni? Yang ni lah. Ni binatang apa ni? Ni binatang apa ni agak-agak? Cicak kobing. Ya, cicak kobing. Ini? Ni binatang apa ni? Yang ni takkan tak tahu ke apa dia ni? Jihan? Jihan ada tak Jihan? Jihan. Keleno ni Jihan. Haikal? Kat tangan sikit Haikal. Okey. Haikal ni binatang apa ni Haikal? Ikan. Good. Ikan. Ikan lah kan. Tapi bukanlah ikan macam lah ni. Ini adalah ikan yang spesies yang beribu-ribu tahun dulu. Okey. So, bila ikan ni mati, okey, batu ni, kan cikgu cakap tadi, dia dibawa oleh enapan, mampatan. Okey. Let's say, katalah satu batu ni kan. Okey. Okay, let's say, katalah ada satu batu, kan? Batu macam ni, dia akan stack lah. Okay, katalah ikan tu mati atas ni, lepas tu dia akan stack. Macam ni. Lepas tu nanti dia stack lagi. Dia stack lagi. Like that lah. Macam tu lah. Okay? Faham? Okay. Itu adalah batuan sedimen. Sebab tu dia kata, kadang-kadang dia ada lapisan berongga ni. Yang banyak dan kadang-kadang berongga dan mengandungi fosil. Okey. Cubalah kamu cari. Kadang-kadang boleh jumpa tau. Okey. Itulah tugas ahli geologi. Dia kerja dia kaji batu lah. Nak tengok batu. Okey. And yang ketiga adalah batuan metamorfik. Okey. Batuan metamorfik ni terbentuk daripada batuan igneous atau batuan sedimen yang terdedah kepada suhu yang sangat tinggi. Okey. Dia terdedah kepada suhu yang sangat tinggi. Okey. Dia datangnya daripada batuan igneous dan juga sedimen. Okey, batuan igneous dan sedimen. Kejap Okey. Dan dia biasanya dia sangat keras, okey, daripada batuan asal yang membentuk dia. Kalau dua batu ni kita boleh kategorikan lembut sikit, tapi batuan metamorfik ni, okey, dia sangat keras. Lepas tu dia mahal. Contoh batuan metamorfik apa dia agak-agak? Apa dia agak-agak batuan metamorfik? Kejap, cikgu tunjuk. Batuan metamorfik. Agak-agak. Apa dia? Ni. Ni batuan metamorfik. Ni. Ni batu apa ni? Ni batu apa? Ni, tak tahu ni. Batuan metamorfik, tapi ni apa? Okey, biasanya intan,
berlian. Okey. Itu adalah batuan metamorfik. Sebab dia keras. Dia terbentuk daripada kedua-dua ni. Okey. Dan mengambil masa berjuta-juta tahun biasanya untuk terbentuk. Sebab itulah dia sangat mahal. Okey. Macam mana kita nak potong dia? Tak tahu. Okey. So, kita tengok proses pembentukan batuan. Macam mana batu ni terbentuk? Okey, kita nak tengok macam mana batu ni terbentuk. Okey. Ini dia punya anak panah. Haba dan tekanan ya. Haba dan tekanan yang meningkat. Okey. So, kita start dengan batuan apa mula-mula? Igneous. Dia bukanlah start dengan batuan igneous. Sebenarnya dia tak kisah yang mana pun. Okey, tapi untuk mudah kita start ke igneous dulu. Sebab kita start dengan igneous kan. So, batuan igneous ni datangnya daripada penyejukan dan pembentukan magma. Ni kan. Ni. Penyejukan dan pembentukan magma. Okey. So, ni magma dalam ni Magma ni. Okey. So, dia akan diangkut ke permukaan melalui proses. Okey. Beberapa proses. So, dia akan jadi macam bukit tadilah. Okey. So, bila proses luluh hawa berlaku, yang ni belajar dalam geografi kan, luluh hawa kan? Betul tak? Okey. Bila proses luluh hawa ni berlaku, okey, hakisan berlaku. Luluh hawa ni cuaca lah kan, perubahan cuaca yang ekstrim. Okey, hakisan. Okey, dia akan turun. Okey, turun tak kisahlah ke laut ke apa kan. Dia akan membentuk batuan sedimen. Dia termampat lah. Termampat, dia akan bentuk batuan sedimen. Okey. Dan lepas tu, bila batuan sedimen ni dia makin lama, haba dan tekanan lah. Haba dan tekanan dia tinggi. Okey. Makin lama, beribu-ribu tahun, berpuluh ribu tahun. Okey. Dia akan membentuk batuan metamorfik pula. Okey. Batuan igneous ni pula, kalau haba dan tekanan yang dikenakan juga tinggi, dia pun boleh membentuk batuan metamorfik. So, bila batuan metamorfik ni, okey, dah lebur, dia akan melebur masuk jadi apa? Magma ni. Okey, sebab itulah kita katakan, okey, sebab tu kamu tengok kan, negara mana yang paling banyak gunung berapi? Negara mana? Negara mana yang paling banyak gunung berapi? Tak tahu. Negara mana? Siapa boleh bagi tahu cikgu negara mana yang paling banyak? Greece. Tak. Greece ni negara apa? Greece ke? Greece. Yang paling dekat dengan kita, Greece. Okey lah, tak payah jauh-jauh, yang dekat je. Greece pun tak sangat, tak. Negara yang paling banyak. Paling banyak dalam dunia. Dia terletak di lingkaran api Pasifik. Dekat je dengan kita. Dia biasanya negara yang ada banyak gunung berapi ni, dia selalu gempa bumi. Gempa bumi, tsunami. Ya, so Indonesia. Okey. Indonesia dia sangat banyak gunung berapi. Dan gunung berapi dia memang ada yang aktif sampai sekarang, okey. Dan juga ada yang dah tak aktif lah. Okey. Malaysia pun ada gunung berapi. Tetapi kita punya gunung berapi adalah tidak aktif. Bukanlah dia tak aktif, dia pendam. Okey. Dah belajar dalam geografi kan. Okay, dia pendam. Mungkin satu masa dia akan meletus. Okey. Kat mana gunung berapi di Malaysia?
Dekat Indon banyak. Kita ada gunung berapi Merapi. Dia ada banyak lah. Banyak nama dia. Gunung berapi Krakatau. Anak Krakatau. Yang tu memang yang aktif-aktif lah. Kalau yang dekat Malaysia, kita punya gunung berapi kat mana agak-agak? Siapa boleh bagi jawapan dekat cikgu? Ini kita belajar batu je ni. Siapa boleh bagi jawapan dekat cikgu? Siapa boleh bagi jawapan? Kat mana gunung berapi dekat Malaysia? Apa nama gunung tu? Jihan kata Sarawak. Okey, Sarawak. Apa nama gunung tu, Jihan? Apa nama gunung tu? Ya ke dekat Sarawak gunung berapi? Ada gunung berapi. Ya ke? Dekat Sarawak ada gunung berapi. Cepat. Siapa boleh bagi jawapan dekat cikgu? Sabah. Okey, Sabah. Okey, apa yang ada dan gunung apa yang ada dekat Sabah? Yang pun dah belajar. Geografi tak belajar lagi ke? Belum? Belum Okey, cepat. Apa yang ada dekat Sabah? Gunung apa yang ada dekat Sabah? Bombalai Hill saya. Selain daripada tu? Gunung yang famous lah. Famous sangat famous. Gunung apa yang famous? Ish, kamu ni. Okey. Geografi ni Malaysia ni. Okey, gunung apa yang ada dekat Sabah? Betul lah salah satunya. Okey. Kita ada gunung berapi dekat Sabah. Gunung Maria. Ada gunung Maria ke? Oh, dekat Sabah ada gunung Maria. Cikgu pun tak tahu pula. Ya ke? Cikgu tak pernah dengar pun. Ada ke dalam geografi? Gunung Kinabalu. Tibagaran. Okey. Gunung Kinabalu sebenarnya adalah gunung berapi. Tapi dia tu gunung berapi pendam. Okey, dia tak aktif. Tapi dia still mengeluarkan lumpur gunung berapi. Takkan apa tak tahu, tak tengok majalah 3 ke? Apa ni, tak tengok majalah 3 ke? Tak tengok apa ke? Okey. Gunung Kinabalu sebenarnya adalah gunung berapi pendam. Daniel, tak tengok. Ilmu tu tahu tak? Okey. Dia adalah gunung berapi pendam. Okey, gunung berapi pendam, that's mean satu masa nanti dia mungkin akan meletus. Tapi sekarang dia terpendam lah. Pendam perasaan dia. Pendam perasaan marah dia. Macam tu. Dia pendam lah dulu. Nanti dia marah habis semua orang. Okay. Dalam kes dekat Indonesia, kan? Dekat Indonesia, kat sana banyak gunung berapi. Memang dia duduk dekat lingkaran api. Kita memang panggil dia lingkaran api Pasifik. Negara yang berada di lingkaran api Pasifik adalah Indonesia. Lepas tu Filipina sikit, Jepun. Jepun pun ada gunung berapi. Tetapi selalunya yang aktifnya dekat Indonesia. Walaupun Indonesia tu dia selalu kena gunung berapi. Gunung berapi ni dia boleh mengorbankan nyawa kan. Tapi kawasan gunung berapi tu, orang yang hidup dekat kawasan gunung berapi tu, dia punya tanah sangat subur. Untuk bercucuk tanam. Kenapa? Sebabnya tanah tu ada banyak mineral. Mineral daripada gunung berapi tu. So, faham tak kenapa tanah dekat sana subur? Tanah dekat Indonesia tu sangat subur. Cikgu tunjuk Indonesian
Gunung berapi apa? Gunung berapi Indo lah. Nak tengok dia keluar tak bahasa Melayu. Hey Google. Di Indonesia. Sekejap Okay. So, bila dia keluar, tak ada. Pula gambar tanah dia. Sekejap nampak tak ni? Ni saya tunjukkan ni. Okay. Dekat Indo ni Indon kan? Dia sangat banyak ni. Dikelilingi oleh gunung berapi. Ni spot-spot dia. Spot gunung berapi. Malaysia ni dekat Sabah lah, kira macam termasuk sikit lah. Tapi tak banyak. Malaysia ni sebab tu cikgu kata sangat strategik. Bersyukurlah kamu duduk di Malaysia. Okay. Di Indonesia selalu berlaku gempa bumi sebabnya salah satu dia ada gunung berapi. Okay. So, gunung berapi ni walaupun dia meletus, dia boleh mengancam nyawa. Tapi salah satu kebaikan dia, okay, yang Tuhan dah jadikan, tanah di kawasan sekitar dia sangat subur. Okay. So, dia boleh bercucuk tanam. Okay. Sangat subur lah tanah gunung berapi ni. Nampak? Ni. Dia relax cucuk tanam. Nampak ni. Ni mama dia kan. Lava dia kan. Okay. Apa dia? Okay. Ni dia bercucuk tanam. Okay. Ni gambar dia bercucuk tanam. Okay. Tanah dia memang sangat subur. Dekat Indonesia, kalau siapa yang pernah pergi kan, memang cantik tau. Hari tu cikgu pergi. Cikgu pi dekat gunung berapi. Apa nama dia? Alah, lupa lah. Cikgu lupa lah. Tapi yang cikgu pi tu, satu tu gunung berapi tu dah mati. Kita boleh turun, tengok. Dah matilah, dia dah lepas meletus lah. Maksudnya dia dah lama tak meletus, dia dikategorikan pendam lah. Tapi dia still ada aktiviti. Dia keluar lagi dia punya asap-asap tu kan. Dia keluar lagi dia punya asap tu, sulfur tu. Satu lagi gunung berapi. Alamak, cikgu tak ingat lah apa nama dia. Tapi satu lagi gunung berapi tu kita boleh tengok dari jauh macam ni lah. Dia kita tak boleh lah pergi dekat sangat. Sebabnya dia punya lava tu, magma tu still membuak-buak lah, menggelegak. Macam tu. Siapa pernah pergi tengok? Ikutlah kamu pernah pergi ke Indonesia. Indonesia adalah satu negara yang best untuk kita tengok gunung berapi. Sebabnya dekat sana banyak gunung berapi. Best. Dan gunung berapi dia sangat cantik. Contoh kan. Gunung berapi Bromo. Gunung berapi Bromo ni cantik tau. Ni. Ini adalah pemandangan gunung berapi Bromo. Ni. Cantik sangat. Cantik kan? Okay. Nanti one day, okay, kalau kamu ada rezeki, COVID dah habis, bolehlah pergi melawat. Cantik. Memang sangat cantik. Ni orang pergi melawat lah ni. Okay. Pergi melawat gunung berapi Bromo. Okay. Bromo ni pun still aktif gunung berapi yang aktif juga. Dia, so kita tak boleh lah pergi dekat-dekat sangat. Saya tengok dari jauh macam ni lah. Kita nampak lah puncak dia. Allah, serius cantik. Okay. Okay, and then tu gunung berapi. Walaupun dia kat sana gunung berapi banyak, tapi tanah dia sangat subur sebab dia ada kaya dengan mineral. So, faham kenapa tanah di sana subur? Okay. Dan okay, dia banyak membentuk batuan metamorfik. Contohnya permata. Okay, intan. Jangan pula intan Najwa kan. Metamorfik. Batuan metamorfik. Sekejaplah, cikgu tulis. Batuan metamorfik. Okay. Contoh batuan permata. Okay.
Nampak dia cantik-cantik lah. Kristal apa semua ni. Kat sini tak best lah tengok. Dia kena dekat Pinterest baru best. Biarlah cikgu tunjuk Pinterest. Gunung berapi, Gunung Kinabalu. Okey, kita still boleh panjat gunung berapi tapi cikgu nak tunjuk kawah dia. Kawah Gunung Berapi, kawah Gunung Kinabalu. Okey, sekejap tak ada ni dia tunjuk. Dia ada kawah dia. Ni kawah lain ni, kawah Ijen ni. Ada, tak ada lah pula dalam ni gambar dia. Okey. Tapi dia memang ada kawah dekat gunung berapi ni, lumpur gunung berapi ni. Kalau hampa pergi dekat kawasan-kawasan gunung berapi kan, dia memang akan jual sulfur dan juga lumpur gunung berapi. Bagus untuk kecantikan. Okey. Faham? Ni lambatlah Pinterest ni. Okey. Tak apalah. Dan salah satu batuan metamorfik adalah intan, berlian. Itulah. Tak tengok. Lambat sikit. Lambat. Okey. So, tugas kamu hari ni, kan, cikgu nak kamu salin yang ni dalam buku panjang. Okey. Jenis batuan dan cirinya. Dan sambung lukis ni. Okey. Yang ni hampa boleh scan tau. Tengok video pengelasan batuan ni. Boleh pakai QR code untuk scan. Okey. Dalam buku teks ada kan. Okey. Yang ni lukis. Okey. Okey, simple biasa je. Yang ni salin. Okey, ni. Yang apa? 1, 2, 3 ni. 3 jenis batuan. Dan okey. Jawab ni. Praktis formatif 9.2. Macam mana batuan sedimen, batuan igneous dan batuan metamorfik terbentuk? Boleh je ambil jawapan dari sini. Senang sangat. Terbentuk, igneous terbentuk daripada proses bla 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 bla. Sedimen terbentuk daripada bla 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 bla. Okey? Lepas tu ditanya, mengapa fosil tidak dapat dijumpai dalam batuan igneous? Fosil dijumpai dalam batuan sedimen. Agak-agak kamu apa? Why? Why? Okey? Sebab igneous ni dia keluar daripada gunung berapi kan. Dia ada bahan mineral. Sebab dia terus keluar daripada gunung berapi. Kalau sedimen ni, okey, dia dah terenap. Dia dah stack. Dia dah padat. Kalau ada benda mati, ikan mati kat sini, pak. Ada ikan kat situ. Adalah fosil. Dan dia mengambil masa berjuta-juta tahun. Okey? Untuk terbentuk. Beribu-ribu tahun lah. Itu jawapan dia. Okey? Ayat. Kamu ulah sendiri ayat tu. Saya nak tengok ayat kamu. Okey? Mengapa batuan metamorfik lebih keras daripada batuan igneous dan batuan sedimen? Yang ni yang cikgu cakap tadi. Okey? Kenapa dia lagi keras? Sebab dia ambil masa berjuta-juta tahun untuk terbentuk. Okey? Dia melalui proses tekanan ni. Tekanan. Okey? Dan suhu yang tinggi. So, yang ni jawab juga praktis formatif 9.2. Faham? Faham? Okey? Kita tengok sini ada tak batuan metamorfik je. Metamorfik rock. Okey. Kalau yang ni lah tau ni. Igneous, sedimen. Sekejap cikgu bagi dia besar. Okey.
Igneous kamu kena ingat datangnya daripada gunung berapi. Biasanya lah. Iman baru nak masuk, Iman. Iman baru nak masuk kelas. Kenapa ramai baru nak masuk ni? Kelas dah nak habis dah. Kenapa ramai baru nak masuk? Okey? Cikgu dah nak end kelas dah ni. Okey. So ingat igneous ni dia datang daripada lava gunung berapi. Okey. Lepas tu bila melalui proses mampatan lulu hawa apa semua, dia membentuk sedimen. Batuan sedimen ni biasanya ni dekat sinilah dasar laut ni. Sebab tu kalau kita nak cari gali minyak kan, nak cari gali minyak apa semua, dasar laut lah. Sebab kat situ lah biasanya dia paling banyak. Okay, bukan setakat dasar laut lah. Dia ni macam dalam bumi lah. Dia memerlukan kajian dalam bumi. Sebab tu lah, itu tugas ahli geologi. Tu yang kita dah belajar masa awal-awal dulu. Okay, awal-awal tahun dulu. Dan batuan metamorfik. Batuan metamorfik ni lah intan, berlian, apa semua. Okay. Sekejap nak tengok ada tak dia bagi contoh. Tak adalah pula. Okay, metamorfik. Kejap. Okay, ni yang cikgu kata yang cantik ni sedimen yang tadi tu. Ni sedimen. Pernah tengok kan ni apa gambar-gambar bukit, gunung yang bukit lah, batu yang cantik. Ni adalah sedimentary rock. Okay, batuan sedimentary. Okay, sebab dalam ni dia melibatkan yang tinggi, suhu yang tinggi baru dia terbentuk macam ni. Suhu dan tekanan. So kadang-kadang dalam ni mungkin boleh ada fosil. Okay, faham ke tak faham? Ni germ. Okay, germ ni semua adalah batuan metamorfik. Okay, ni yang cantik-cantik ni. Nampak? Yang cantik-cantik ni adalah batuan metamorfik. Sebab itulah intan berlian ni mahal. Okay, dia ambil masa berjuta-juta tahun untuk terbentuk dan dia sangat cantik. Okay, kadang-kadang ada berlian tu. Okay, satu je dalam dunia. Sebab itulah dia mahal. Okay. Siapa yang jual intan berlian ni? Syarikat apa yang selalu jual intan berlian ni yang hampa tahu dekat Malaysia ni? Dia memang terkenal lah. Siapa dia? Tak tahu juga. Ni kristal-kristal ni semua adalah batuan metamorfik. Sangat keras. Ni cantik kan? Nampak ni? Cantik. Ya Allah, cantik dia. Memang cantik lah. Tengok ni. Lambat sikit. Ni. Cantik kan? Memang cantik tu. Ini adalah batuan metamorfik. Cantik ke tak? Cantik ke cantik? Ya Allah ya Rabbi, pakat baru nak masuk kelas ni pasal apa? Baru nak masuk kelas. Kelas dah habis lah. Okey, cantik tak ni? Cantik ke tak cantik? Cantik ke cantik? Daniel, cantik tak Daniel? Cantik. Cantik kan? Ni adalah contoh batuan metamorfik. Cantik Yus. Okey, sebabnya dia memerlukan masa berjuta-juta tahun. Okey. Untuk terbentuk. Sebab itulah dia mahal. Okey.
Ni topaz ni, blue topaz. Blue topaz adalah salah satu batuan metamorfik. Ni blue topaz. Cantik kan? Okey, ni batu lah. Inilah batu-batu yang ada dekat bumi ni. Bumi terbentuk daripada batu-batu ni lah. Tapi sangat susah lah untuk dapat dia. Dan bila dapat, memang mahal gila-gila lah. Ni semua adalah ni yellow sapphire. Okey, ni adalah intan berlian. Okey, batuan metamorfik. So, faham cantik kan? Yang ni dia duduk dalam tanah. Kita memang kena cari dia lah. Okey. Macam kita cari emas tu lah. Okey. Ya Allah, kenapa semua baru nak masuk ni? Kan cikgu tu buat kelas awal Tak apalah kalau macam tu. Nanti ada rakaman ni kan, nanti cikgu bagi balik rakaman ni. Sorry lah Cikgu pun tak pasal. Sebab cikgu sibuk sikit jaga bapak. Okey, ada bapak cikgu sakit kan. Okey, tak apalah, nanti cikgu bagi balik rakaman untuk kelas hari ni. Okey. So tugas kamu hari ni adalah tugas kamu hari ni adalah ni. Okey. Buat yang ni. Salin yang ni. Okey, salin yang ni. Lepas tu, yang ni pun salin dan lukis dan buat praktis formatif 9.2. Okey? Boleh? Faham Okey. Okey, ada apa-apa lagi tak nak tanya? Tak ada kan? Kinabalu. Okey. So, faham Hari ni kita belajar pasal batu je hari ni. Okey. So, cikgu pun ada kerja lain ni nak kena uruskan. Okey, nanti cikgu bagi rakaman. Rasanya cikgu buat rakaman ni. Okey. Itulah tu ada rakaman. Okay, that's all for today. Okay. Kita dismiss kelas today. Nanti kita sambung. Hari apa? Hari Khamis. Hari Khamis, okay? Thank you yang join kelas hari ni. Okay, jangan lupa isi. Bye, cikgu. Okay, bye-bye. Terima kasih, cikgu. Okay, bye-bye. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Okay.